cakap? Aku tak tahulah. Letak kau. Kau tidak. Nasib baik saya dengan Tuan Nizam ada kat situ semalam, Puan. Kalau tidak, entah apa jadi dengan dua lelaki itu. Agaknya masing-masing masih bergumpal kat situ lagi kot. Kadang-kadang saya pelik lah dengan PA sesetengah lelaki ni. Pasal perempuan boleh emosi sampai macam tu. Tak malu ke? Cubalah kawal perasaan tu sikit. Habis, masing-masing dah ditimpa perasaan, Puan. Mana nak fikir pasal malu dah. Itu yang bertumbuk, bergaduh tepi jalan. Tengah bandar pula tu. Hai, kalau saya lah, Puan. Saya tak mungkin macam tu. Buat apa, Puan? Kita nak bergaduh, berperang pasal perempuan ni. Perempuan bukan seorang. Carilah yang lain. Apa masalahnya? Kan? Ya ke ni, Zaidi? Zaidi, awak belum kena lagi penangan cinta wanita tau. Entah kalau kena, dia yang paling teruk kot. No way. Ambo bukan jengagu tu. Ambo tak say. Ambo tak suka kalau nak bala, nak bergacoh, nak ke pasal orang betina ni. Ya, makcik. Ya. Saya tahu, makcik. Saya pun risau juga tentang dengan Sherry ni. Macam ni lah, makcik. Kalau sampai lusa, Sherry tak balik juga. Biar saya je lah yang bawa laporan polis. Okey. Assalamualaikum. Saya faham, Tuan. Saya dengan Zaidi akan pantau di lokasi-lokasi tertentu. Baik, Tuan. Macam mana, Tuan? Nampaknya kawasan kita ni tak ada apa-apa yang mencurigakan. Apa kata kalau kita bergerak ke lokasi lain? Jom, jangan buang masa. Saya tahu masih ada saki-baki pengedar-pengedar pil-pil hayal di lokasi tersebut, Tuan. Walaupun 2 suspek telah ditangkap minggu lepas. Gejala ini masih berluasa lagi, Tuan. Sebab itulah unit kita kena bertindak cepat, Kumar. Jangan sampai kes ni dah jadi parah, baru kita nak bertindak. Saya kena berjawab dengan bos nanti. Ini belum lagi kes-kes mesin ATM yang selalu jadi sasaran berjenayah. Baik, Tuan. Saya akan kerahkan orang-orang kita untuk bertindak. Abang. Abang nak balik makan tengah hari tak? Kalau abang nak balik makan, boleh Zira siapkan makan. Rasa tak payahlah kot. Abang makan kat luar je lah. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, bang. Yelah. Dah lama nunggu. Dah 20 minit dah saya tunggu. Asal lambat? Tadi kat Jalan Pang tu jam. Ada kereta rosak. Biasalah KL. Okey, Tuan. Saya masuk dulu. Puan. Apa yang awak tengok-tengok detektif saya tu? Tak boleh pula saya tengok. Patutlah lambat. Ada bunga rupanya, Dan ambil
Merepek lah. Saya lapar ni. Jom, pergi makan. Kau ni memang perempuan tak guna. Kau malu? Orang tak nak paksa-paksa pula. Helmi. Kau lagi. Kau ni Fahad. Kau masih tak puas hati dengan aku ke apa ni? Memang. Aku tak tahu sama ada kau sedar atau tak. Sherry dah 5 hari hilang. Kau dengar sini. Kau ingat, apa-apa jadi pada dia, aku cari kau. Alah Mamat ni. Kau ni pesal lah. Sherry tu tunang aku. Yang kau sibuk ni kenapa? Zaidi, mulai esok saya nak awak dengan Kamal pantau lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi. Jangan ambil mudah. Faham? Dengar tu Zaidi. Kamal, kamu berdua kena fokus. Fokus. Dalam situasi sekarang ni, sebagai detektif, korang kena proaktif. Jangan harap info daripada orang ramai je. Nanti satu kerja pun tak jadi. Faham? Saya faham, Tuan. Cuma biasalah. Kita juga kadang-kadang berdepan dengan macam-macam tugasan dalam satu masa. Sampai tak terkejar-kejar. Kadang-kadang, itu yang buat kami stres, Tuan. Kerja kita sama je Zaidi. Kita tengok bos kita, Datuk Helmi. Lagi berat beban kerja dia. Dia tak pernah merungut pun. Cuba bayangkan, kadang-kadang dia turun padang. Walaupun itu bukan kerja dia. Itu tandanya dia prihatin. Jangan jadi macam setengah pegawai tinggi tu. Pandai perintah je. Tapi diri sendiri malas nak turun padang. Saya setuju, Puan. Kalau semua pegawai tinggi macam Datuk Helmi, saya rasa semua anggota bawahan macam kami ni lagi bersemangat. Puan. Tisha, kau nak pergi tadi? Dah 1 jam dah saya balik. Awak tak ada lagi kat pejabat? Maaf Puan, saya ada tugasan luar. Puan ni termenung jauh saya tengok. Puan fikir apa? Saya... tak ada apa-apa lah. Saya nak jumpa Puan Haris. Asal balik je menung. Asal balik je menung. Abang ni kena penyakit apa? Saya tahu. Abang ni kena penyakit angau kot. Sebab saya tengok beberapa hari ni, abang sebab tak kena. Abang nak menong ke? Abang nak risau ke? Awak dulu apa? Itu urusan abang lah. Abang, Zira ni isteri abang. Takkan tanya pun tak boleh. Nak naik angin satu badan. Mak marah kita pula. Kenapa? Dahlah. Jangan nak serabut kepala otak saya ni. Biar tolong buatkan kopi. Oh, abang nak kopi Kalau abang minum kopi, lagi panas satu badan abang tu.
Apa kata Zira buat kopi campur dengan ais? Ya bang Hello sayang. Tak balik? Kalau ia pun takkan sampai tak balik. Kan saya dah cakap saya ada tugasan penting hari ni. Awak ni kenapa? Sampai nak tahu saya bertugas dengan siapa? Dah lah, saya tengah sibuk ni. Okay, bye. Okay, bye. Awak ni kenapa? Pada pagi saya tengok senyap. Awak masih merajuk lagi ke? Dah lah tu. Sepatutnya awak terima kasih dengan saya sebab saya hantar awak pagi-pagi ni. Apa ni? Ha? Saya tahu awak cemburu. Saya selalu dengan detektif Rohayu tu kan? Ya. Memang saya cemburu. Setiap kali saya pergi Danwangi, awak mesti dengan dia je kan? Macam tak ada orang lain. Ke awak memang minat dia? Astagfirullahaladzim. Detektif Rohayu tu bertugas bawah saya. Satu balai. Jangan mengipik boleh tak awak ni? Alah, kamu lah sayang. Dekat Danwangi tu, takkan tak ada detektif lain kot. Ni tak, awak asyik ke hulu ke hilir dengan dia je. Ke awak memang syok sangat dengan dia? Awak cakap je lah dengan saya. Selamat pagi tuan. Selamat pagi. Hello, IPD Danwangi. Boleh saya bercakap dengan detektif Rohayu? Boleh panggilkan dia sekejap? Detektif Rohayu. Saya ASP Salina, isteri ASP Rosli. Saya nak tanya awak sikit. Berhubung dengan tugasan awak dengan suami saya. Kenapa puan nampak sugul je daripada pagi tadi? Ada apa-apa yang tak kena ke? Setelah hari ni saya betul tak ada mood. Kalau saya tak ada tugasan memang saya balik awal. Tapi baguslah. Ada tugasan daripada balik menyakitkan hati je. Stres. Kenapa puan cakap macam tu, puan? Puan kan ada suami. Mesti happy bila balik. Walaupun masing-masing sibuk waktu siang. Dah tak payah sebutlah pasal suami saya. Saya malas nak dengar. Hello Tisha. Awak kat mana? Saya dan Tuan Kumar berada di kawasan Pampak, Puan. Kami sedang intake suspek. Kami percaya suspek berada di kawasan ni, Puan. Bagus. Teruskan pantau lokasi itu. Saya dengan Nizam berada tak jauh daripada lokasi awak. Okey, apa-apa awak telefon saya atau SMS. Jangan risau, Puan. Tuan Kumar boleh cover saya dekat sini. Ya. Baik, Puan. Okey, jom. Kita ke Star Club. Puan. Star Club tu bukan klub G. Ya? Kenapa? Awak takut? Masalahnya saya bukan takut. Tapi saya geli sikit, puan. Macam-macam lah awak ni. Jom. Jom, Tisha. Kita pantau ke ujung sana.
Saya nak tahu macam mana dengan Sherry. Entahlah Puan, saya pun tak tahu. Puan, kau boleh Puan jangan hubungi saya lagi? Saya tak nak orang tahu lah. Cakap dengan siapa tu? Cakap dengan kawan. Yelah kawan, tapi kami semua. Yang kita tangkap tu hanya ikan bilis saja, Haris. Penangkapan dua suspek tu tak berarti kerja kita selesai. Kita kena cari dalangnya, Haris. Itu yang paling utama sekali. Saya tahu, Datuk. Dari surat siasat malam tadi, kita dah kenal pasti siapa orangnya. Dalang ni adalah pemilik sebuah kelab malam di Kuala Lumpur ni. Dia ada hubungan rapat dengan orang pengaruh, Datuk. Okey. Kalau macam tu, tunggu apa lagi? Buat tangkapan cepat. Orang-orang begini mesti kita heret ke muka pengadilan supaya jadi pengajaran pada yang lain. Kita tak peduli sama ada suspek ada hubungan dengan VIP atau sesiapa pun. Faham? Faham, Datuk. Kita akan buat tangkapan hari ini juga. Tuan, maafkan saya Tuan. Boleh saya tanya Tuan sesuatu? Tapi Tuan jangan marah. Ada-ada je lah awak ni. Cakap je lah apa nak cakap. Macam ni Tuan. Sebenarnya ini mengenai isteri Tuan. Saya tengok isteri Tuan macam tak selesa bila tengok kita bersama. Tak ada lah. Isteri saya okey. Lagipun saya dah lama dengan dia. Dari polis. Awak jangan fikir bukan-bukan lah. Tapi saya tak sedap hati Tuan. Apa kata Tuan beri tugasan ni pada orang lain Tuan? Awak ni nak bagi arahan ke saya pula ke apa? Yang nak mengarut. Buat je kerja awak macam biasa. Tuan? Ya. Ada apa ni Selina? Kes apa ni? Kes orang hilang Tuan. Lelaki ni buat laporan yang tunang dia hilang dah 6 hari. Nama tunang dia Sherry. Usia 24 tahun. Tuan, saya Remy. Haris. Kenapa lepas 6 hari baru buat laporan? Kenapa tak buat report awal-awal lagi? Saya minta maaf Tuan. Sebelum ni saya dengan keluarga Sherry cuba cari dia di merata tempat. Tapi tak ada seorang pun yang tahu. Awak ada gambar tunang awak? Ada. Hussein. Aku dah buat laporan polis tentang kehilangan Sherry pagi tadi. Aku harap pihak polis akan menyiasat kes ni. Ini yang kau nak kan? Yang kau kecoh sangat tu kenapa? Kau tahu tak? Bila kau buat report macam ni, dengan aku tu babit. Aku akan kena surat siasat. Kecoh lah nanti. Kenapa kau tak bincang dulu semua kau report? Afzal, kau takut?
Baru aku ingat. Kau takut nanti kisah skandal kau dengan Sherry sebelumnya akan terbongkar. Baguslah biar satu dunia tahu siapa kau sebenarnya. Padan dengan muka kau. Lain kali buatlah lagi skandal dengan tunang orang ke, isteri orang ke. Buat. Silakan. Hey, Remy! Remy! Baru semalam kita tangkap 2 orang suspek, termasuk dalangnya sekali. Alih-alih pagi ni, kes orang hilang pula. Tambahlah kerja kita, Tuan. Biasalah tu Tisha. Tapi sekarang ni awak jangan lupa edarkan gambar perempuan yang hilang tu pada semua media. Awal-awal lagi kami dah masukkan dalam laman-laman sosial, Tuan. Selain tu, di media elektronik dan di bidang masa pun kami dah edarkan, Tuan. Harap-harap kita akan jumpa Sherry secepat mungkin. Di mana Salina? Oh, dia dah baliklah tadi. Saya rasa dia macam ada masalah je, Tuan. Dah balik? Kenapa tengok saya macam tu? Dah, nak mandilah. Salina, sekejap. Saya ada benda nak cakap dengan awak. Cakap apa? Saya penat lah. Awak tolong hormat kerja saya sikit boleh tak? Yang awak pergi telefon detektif saya tu buat apa? Yo, asal detektif Rahayu awak tu mengadu ke? Dia cakap apa? Amboi, manjanya. Saya sikit nak mengadu, saya sikit nak buat panggil macam budak-budak. Saya bertugas hanya untuk dasar kerja saja. Saya tak ada perasaan apa-apa. Awak polis. Saya pun polis. Tolong belajar. Hormat kerja masing-masing. Buka minda awak tu luas. Wah, kemain lagi awak bela dia. Awak ada apa-apa ke dengan dia? Tak, kalau awak suka sangat dengan dia, saya boleh pinangkan dia. Salina. Awak jangan sampai rumah tangga kita hancur sebabkan perangai cemburu buta awak ni. Fikir baik-baik. Malah nak cakap apa-apa. Penat. Dah lah tu. Buka uniform awak tu pergi mandi. Jangan termenung pula kat situ. Lepas tu saya nak kita sama-sama solat. Dah lah tu. Saya minta maaf. Tadi saya cakap kasar sangat dengan awak. Tengking-tengking awak. Saya minta maaf. Saya kena minta maaf dengan awak. Saya terlalu ikutkan emosi saya. Awak tak salah pun. Saya je bodoh lah fikir bukan-bukan pasal awak. Saya minta maaf, sayang. Dah, jangan nangis-nangis. Saya nak awak tahu. Awak je orang yang paling saya sayang dalam hidup saya. Dah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Alhamdulillah, lega rasanya. Dengan krisis puan dengan suami puan dah pun selesai. Itulah dia. Kadang-kadang kita tak boleh nak ikut hati sangat. Tapi nasib baiklah suami saya ni jenis cool. Jenis tak cepat melatah.
Yalah, isteri tiba-tiba apa cemburu buta tak pasal-pasal. Saya tahu. Manalah puan tak cemburu. Suami puan tu handsome gila. Jadi elok jugalah puan beringat sebelum betul-betul terjadi. Aduh. Puan, ada satu berita yang baru kita terima, Puan. Mayat seorang wanita jumpai di kawasan Belukar Bukit Kenny. Kita diarahkan ke sana sekarang, Puan. Memang sah, Tuan. Mangsa adalah Sherry. Wanita yang dilaporkan hilang semalam. Mayatnya nampak macam baru 2 hari. Saya percaya. Mangsa mati akibat jutan kuat di lehernya, Tuan. Nizam, geledah sekitar kawasan ni. Mana tahukah kalau ada barang bukti ke? Baik, Puan. Tuan. Salina, saya rasa mangsa dibunuh di tempat lain dan mayat dicampur kat sini. Halo? Ya. Cakap. Siapa tu? Polis? Ada apa ni, Cik? Maaf, Cik Husin. Saya SP Salina dari Bukit Aman. Ini hubung dengan kes Sherry. Dia mati dibunuh. Sekarang ni mayatnya berada di bilik mayat Hospital KL untuk dibedah siasat. Cik Husin dah tahu pasal hal ni, bukan? Cik, saya betul-betul tak tahu, Cik. Apa Cik cakap ni, Cik? Ya Allah, Sherry. Cik, saya tak sangka, Cik. Sherry mati kena bunuh, Cik. Betul ke ni, Cik? Bertenang, Cik Husin. Pihak polis akan menyiasat. Sekarang ni kami perlukan kepastian daripada Cik Husin. Kami tahu Cik Husin ada hubungan dengan Sherry, bukan? Sila datang ke pejabat kami sekarang. Baik, Cik. Masa berjalan ni, awak tak siasat betul-betul dari anggota keluarga mangsa ke? Siasatlah betul-betul, Tisha. Sudah, Tuan. Tapi kami tak dapat banyak maklumat lah, Tuan. Apa-apa pun, kami akan cuba lagi, Tuan. Petang ni kami akan pergi ke Bukit Ceras. Tuan, dalam masa yang sama, kita juga akan cari info dari sumber-sumber lain. Tuan jangan risau. Okey. Cuma awak mesti ingat, dalam kes-kes macam ni, biasanya suspek terdiri daripada orang-orang yang rapat dengan mangsa. Kau faham maksud saya, kan? Faham, Tuan. Jalan. Saya dah ambil keterangan dan soal siasat Husin, Datuk. Okey. Tapi Salina, selain daripada Husin yang kamu soal malam tadi, saya rasa kamu kena soal isterinya. Ada kemungkinan Salina, isteri Husin terlibat sama? Mungkin juga, Datuk. Sekarang ni tak ada yang mustahil. Lagipun dari info yang kami dapat, isterinya tahu tentang skandal Husin dengan mangsa. Pihak kita juga sedang memerhatikan Remy. Walaupun dia tunang mangsa, dia juga termasuk dalam senarai orang-orang yang disyaki, Datuk. Hubungan Remy dengan mangsa juga agak buruk sejak Remy dapat tahu skandal mangsa dengan Husin, Datuk. Bagus kalau kamu fikir macam tu. Dalam siasatan, kita tak boleh kecualikan sesiapa pun, walaupun orang tu rapat dengan mangsa. Kau faham, Datuk? Kami akan cuba selesaikan kes ni seberapa cepat yang boleh. Sudah semestinya, Salina. Kita kena lebih proaktif, terutama dengan kes-kes jenayah yang serius. Remy, macam mana ni? Saya risau tau. Malam tadi suami saya kena soal macam-macam dengan polis. Saya bimbang kalau-kalau... Apa yang puan nak bimbang, kan? Yalah, dia rasa memang patut pun. Selama dia curang dengan puan, skandal dengan tunang saya. Biarkan dia rasa memang patut pun dia kena soal siasat. Yang padan dengan muka dia. Kalau polis babit yang kita sama macam mana? Nak babitkan apa, puan? Kita tak bersalah pun dalam soal kematian Sherry ni. Remy, Puan Nazira, sila ikut kami ke balai. Ya, apa hal ni? Remy, tadi je Sila cakap sekarang macam mana? Cik, kita tak bersalah, Cik. Kau tak bersalah, jangan takut. Sila boleh kerjasama.
ikutkan. Tuan, Ya. buat masa ni kita masih lagi tak ada bukti yang boleh kaitkan mereka dalam kes bunuh Sherry, Tuan. Betul, Tuan. Remy cuma jadi pemberi maklumat je kepada Puan Nazira. Kerana geram dan kecewa, tunangnya ada skandal dengan suami Nazira. Apa sekalipun, saya tetap anggap mereka ni suspek dalam kes ni. Sekarang ni boleh bebaskan mereka. Tapi ingat, awasi pergerakan mereka selagi kes ni belum selesai. Baik, Tuan. Tuan. Tuan, Ya. ada info terbaru yang kami terima tentang mangsa. Sebelum bertunang dengan Remy, Sherry dipercayai mempunyai hubungan sulit dengan seorang bouncer di kelab malam di Bukit Bintang. Bouncer kelab malam? Ya, Tuan. Nama dia Ricky. Ini info yang kami terima daripada orang-orang yang rapat dengan mangsa. Abang tengok apa dia jadi sekarang ni? Hari tu abang kena soal siasat dengan polis. Hari ni saya pula kena soal macam-macam. Semua pasal perempuan tu. Elok pun dia mati. Aman sikit dunia ni. Ish, apa sayang ni? Tak baik kutuk-kutuk orang mati. Berdosa. Oh, dosa. Pandai pula dosa. Ha? Yang abang ada skandal dengan perempuan tu tak tahu pula dosa. Yang isi ada kat rumah yang abang ni gatal dengan perempuan lain. Kau. Macam kau. Tengoklah apa dia jadi sekarang ni. Sejak perempuan tu mati, semua orang terbabit. Saya ni mana nak letak muka saya ni? Malu atau tak malu? Dah lah tu sayang. Kau apa nak minta maaf? Abang ngaku salah abang. Okey? Silap abang sebab menduakan awak. Abang ngaku. Lain kali abang tak buat lagi. Cakap boleh lah. Lepas tu abang buat balik panggil lama abang tu. Sumpah sayang, abang janji. Lepas ni abang tak buat lagi. Abang taubat. Okey? Percaya cakap abang. Abang minta maaf. Okey? Put it into full speed. Keep it accelerated to the heartbeat. Anywhere you wanna go and anything you need. Green light, go ahead, line clear, proceed. Keep it straight, wasn't that what you told me? I'ma keep it tight, you better buckle up and hurry, hurry. Ain't no doubt, it's the fast, but give me honey, I got you. Check what day you gotta worry. You a feeling that I can't deny. A sensation that you can fly. Apa hal pula lah ni? Cik! Apa hal ni? Main halangan kita orang ni, Cik! Keluar! Lepaskan! Apa hal ni? Diam! Cik, salah orang ni! Cik! Apa ni, Cik? Apa salah kita orang? Diam! Awak ditahan dan terlibat dalam kes kematian Sherry. Ricky, tolong aku. Jangan apa-apa aku. Kesian. Kesian. Tak apa. Aku lepaskan kau. Nak belah. Nak belah. Nak. Kau nak belah mana? Ha? Kau nak belah mana?
Apa pasal aku buat kau macam ni? Duit aku habis berpuluh-ribu pasal kau. Rumah tangga aku hancur pasal kau. Kau icik jantan lain. Kau tinggalkan aku. Sakit. Lepaskan aku. Okey, aku ganti semua duit kau. Ganti? Dah terlambat dah, Sherry. Betina macam kau ni elok mampus. Mana dia? Ini laporan tentang suspek. Ricky, kami ada saksi dan bukti bahawa awak dan 2 orang awak terlibat dalam kes kematian Sherry. Dan awak telah colek Sherry di luar apartmen dia pada 17 hari bulan lepas dan kurung dia dalam sebuah bilik di banglo terpencil. Kemudian mangsa telah didera dan diperkosa. Selepas 5 hari, 2 orang rakan awak telah membunuh mangsa di kawasan Beluka Bukit Keli. Mangsa dijerut di leher sampai mati. Mana ada, saya tak buat semua tu. Saya tak bersalah, tak ada bukti kan? Kami ada saksi dan bukti. Awak lakukan semua ini sebab dendam kan? Dan untuk pengetahuan awak, 2 orang awak telah buat pengakuan bersalah. Mereka mengaku awak yang merancang dan mengupah mereka untuk membunuh Sherry.